Memartabatkan institusi pendidikan tinggi negara dan mengiktiraf sumbangan ahli akademik kepada pembangunan negara dan masyarakat, Kementerian Pendidikan Tinggi menganjurkan Anugerah Akademik Negara AAN. Dan saudara, diperkenalkan pada tahun 2006. AAN terdiri daripada 7 anugerah dan ia akan kita bincangkan lebih lanjut bersama tetamu di studio. Saya perkenalkan kepada anda Profesor Madya Dr. Jaafar Jantan selaku Pengarah Bahagian Pengurusan Pembangunan Akademik Kementerian Pendidikan Tinggi. Pertama sekali, terima kasih Dr. JJ atas kesudian Dr. untuk bersama kami pada tengah hari ini. Mungkin Dr. boleh memberikan secara lebih terperinci mengenai AAN ini, anugerah ini, memartabatkan institusi pendidikan dan juga mengiktiraf sumbangan ahli akademik, itu antara tujuan ia dilakukan. Apakah sebenarnya secara lebih mendalam anugerah akademik negara ini? Terima kasih Darul Fahmi dan juga saya mengucapkan bagi pihak Kementerian Pendidikan Tinggi merakamkan ucapan terima kasihlah kepada stesen radio RTM1 kerana memberikan peluang untuk mewawarkan mengenai apakah itu konsep anugerah akademik negara. Sebenarnya dalam negara ini apabila kita membincangkan mengenai apakah sumbangan yang telah diberikan oleh pakar-pakar yang berada di universiti, bagaimanakah boleh kita menyanjung, mengiktiraf serta memberikan anugerah kepada mereka ini? Ianya sebenarnya kalau nak ikut sejarah dia bermula pada tahun 2000, sebelum 2006 lagi. Ada program yang mana USM telah anjurkan yang dipanggil sebagai Sanggar Sanjung. Dan di USM apabila program Sanggar Sanjung ini dijalankan, fokus utama adalah bagaimanakah mereka yang telah memberikan keutamaan. Contohnya dalam bidang pengajaran pembelajaran. Kemudian begitu juga dalam contohnya apakah di penerbitan mereka. Bagaimanakah boleh universiti memberikan pengiktirafan serta menyanjung mereka-mereka ini. Jadi di peringkat kementerian juga dalam tahun 2006 kita dah memperkenalkan program ini. Kita melihat kepada 7 kategori utama dalam usaha kita untuk memberikan sanjungan kepada tenaga akademik yang telah berkhidmat dalam universiti, yang telah mempertingkatkan kualiti pembelajaran, yang mana telah mempertingkatkan kualiti penyelidikan, yang mana telah pun menghasilkan beberapa produk-produk. Begitu juga mereka yang dalam bidang seni dan juga mereka di dalam bidang penulisan. So dari 7 kategori ini, 2 kategori yang telah juga kita perkenalkan utamanya adalah anugerah tokoh akademik dan yang terkini sekali pada 4 tahun dulu diperkenalkan ialah anugerah tokoh harapan. Anugerah Tokoh Harapan. Ya, betul, jadi ada banyak anugerah-anugerah dan tujuan utama anugerah ini diperkenalkan sekali lagi lah seperti mana yang sebutkan. Ramai tenaga akademik telah bekerja dengan begitu gigih sekali untuk meningkatkan kualiti terutamanya peringkat higher education, peringkat peringkat akademik yang tertinggi lah ya. Jadi bila kita melihat kepada bagaimanakah sanjungan ini boleh kita berikan, kita kata mungkin adalah elok kalau kita panggil mereka ini untuk memperlihatkan kepada kita apakah sumbangan mereka. Contohnya macam saya sendiri, saya telah pun dianugerahkan tokoh pengajaran dalam kelompok Sains Tulen bagi anugerah pengajaran tahun 2010 dan dianugerahkan pada tahun 2011. Dan ramai lagi tokoh-tokoh dalam bidang pengajaran yang telah pun diberikan anugerah ini. Namun pada masa dulu tu tak adalah banyak mana. Kita diberikan piala hadiah sebanyak 20,000, tapi sekarang ini untuk anugerah pengajaran dia diberikan hadiah wang tunai sebanyak RM50,000. Dan bersama-samanya datanglah pialanya juga kan. Itu salah satu daripada anugerah yang diberikan. Baik Doktor, bagaimana proses pemilihan dilakukan terhadap calon-calon ini? Pada waktu ianya mula diperkenalkan agak sukar untuk kita menetapkan kriteria yang begitu outstanding ataupun power bagi memilih penerima-penerima. Tetapi apabila tahun telah pun berlalu, kita melihat bahawa kualiti dan peningkatan mereka yang ingin menyumbang ini telah pun meningkat. Jadi kualiti dan kriteria utama yang kita utamakan di sini adalah kalau nak ikutkan secara umumnya mereka ini mestilah tenaga pengajar yang telah berkhidmat di universiti. Kecuali yang mana dapat tokoh anugerah ni lain sikitlah. Mungkin dah 30-40 tahun servis mereka bukan sahaja sebagai tenaga pengajar di universiti tetapi juga telah memberikan sumbangan yang hebat kepada negara ini. Tetapi secara umumnya mereka perlulah berkhidmat di universiti. Sekurang-kurangnya berapa tahun? Sekurang-kurangnya, kalau dia bergantung kepada kategori, kalau untuk tahun yang dinilai, mereka ini akan dinilai dan berada di universiti pada tahun semasa. Jadi kalau misal kata tahun untuk anugerah AAN yang ke-10 ini,
Sumbangan mereka bagi tahun 2015 ataupun sebahagian daripada 2015 boleh diambil kira untuk kita nilai ke arah memilih diorang ini sebagai penerima. Bagi kategori contohnya macam kategori pengajaran, saya ambil contoh pengajaran lah ya. Pengajaran di sini sekurang-kurangnya 10 tahun perkhidmatan. Kenapa? Orang tanya kenapa 10 tahun? Kerana untuk menyumbang dalam bidang pengajaran, untuk menghasilkan bahan-bahan dan dokumen yang memberikan impak yang tertinggi kepada pelajar akan mengambil masa yang lama. Maka itu kita kata eloklah kalau ada jangka masa sekurang-kurangnya itu yang saya maksudkan tadi itulah ya. Untuk anugerah akademik harapan pula minimally 5 tahun. 5 tahun, ya. Sekurang-kurangnya 5 tahun. Bukan apa, nak menjadi seorang tenaga ataupun tokoh harapan ini sekali lagi lah, dia mestilah memperlihatkan keupayaan yang cemerlang. Tadi doktor ada sebut dua, iaitu tokoh akademik dan tokoh harapan di antara kategorinya. Maknanya ada lagi 5. Ada lagi 5, ya. Selain daripada tokoh anugerah akademik dan juga tokoh harapan, tadi juga saya ada sebut anugerah pengajaran. Selain daripada itu, kita juga ada anugerah penerbitan makalah jurnal, anugerah inovasi dan pengkomersialan produk, anugerah seni dan kreativiti, anugerah ahli akademik harapan juga tadi sudah saya sebut. Dalam seni dan kreativiti ini juga ada beberapa kelompok-kelompok yang tertentu. Saya tertarik dengan anugerah seni dan bagaimana ia dinilai. Ini yang paling sukar juga ya, sebab seni ini kita bahagikan kepada 3 kelompok. Satu adalah seni persembahan, satu adalah seni visual, yang satu lagi itu adalah seni creativity. Jadi pakar-pakar yang kita panggil adalah mereka yang di kalangan practitioners di universiti. Maknanya mereka ini adalah orang-orang yang akademik. Dan salah satu daripada contoh terbaik yang mungkin boleh saya promosikan di sini ialah Prof. Datuk Dr. Abdul Razak Muhyiddin, seorang pengarah yang terkenal. Jadi beliau adalah salah seorang pemenang pada tahun penerima anugerah seni ini pada tahun 2011. Kalau ditanyakan pula kriteria untuk seni persembahan, seni kreativiti dan seni visual ini tidak boleh sama. Memanglah kalau kita kata adalah dia punya basement, dia punya baseline dia, tapi dari segi seni persembahan dan seni kreativiti, kriteria yang digunakan pakai tidak sama. Dan saya tidak boleh nak perincikan apakah kriteria yang digunakan pakai, namun saya katakan di sini dia memang tidak sama. Mereka yang di dalam jawatan kuasa pemilih, mereka adalah orang yang berpengalaman dalam bidang akademik bagi membuat pemilihan. Baik doktor, bagaimana doktor melihat anugerah ini, anugerah seperti ini dapat membantu memperkasakan sistem pendidikan tinggi negara kita? Saya melihat anugerah seperti ini sebagai suatu platform yang amat penting bagi kita mengenengahkan mereka yang memang telah pun memberikan sumbangan yang begitu tinggi sekali. Tapi ada pelbagai kaedah bagaimana boleh kita mempromosikan ini supaya ia menjadi suatu kaedah untuk satu, kita menyanjung, dua, kita mengiktiraf, yang ketiga, kita ingin menggalakkan golongan yang lain yang belum sempat lagi memberikan sumbangan untuk sama-sama memohon dan juga boleh dikenal pasti di manakah sumbangan mereka akan dilakukan di masa yang sedia ada dan di masa yang akan datang. Begitu juga mereka yang telah pun menerima anugerah ini, bagaimanakah mereka ini boleh menyumbang kepada tenaga kerja yang ada di dalam negara ini. Saya nak kaitkan ini dengan blueprint yang telah pun dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Salah satu daripada lonjakan di dalam blueprint kita adalah menghasilkan graduan yang holistik, yang berminda keusahawanan dan juga yang seimbang. Bagi mereka yang telah pun diberikan anugerah, contohnya anugerah pengajaran lah ya, bagi mereka yang dapat anugerah pengajaran ini kerana anugerah ini diberikan mereka yang mana telah banyak menggunakan teknologi contohnya, menggunakan MOOC contohnya, dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran abad ke-21. Tujuannya supaya pelajar diberikan peluang untuk berinteraksi, untuk meningkatkan keupayaan mereka secara holistik. Jadi mereka yang menerima, yang menang, dapat menarik supaya pelajar dapat belajar dengan baik. Itu dia kepentingan untuk menjayakan, melakukan anugerah ini kepada tenaga pengajar kita. Baik, Dr. Profesor Madya, Dr. Jaafar Jantan yang merupakan pengarah bahagian pengurusan pembangunan akademik Kementerian Pendidikan Tinggi. Doktor, terima kasih kerana sudi memberi beberapa pencerahan kepada kita pada hari ini dan telah pun masuk tahun ke-10, Doktor. Tahun ini adalah tahun ke-10 kita menganjurkan promosi anugerah akademik.
kan. Baik doktor, sekali lagi kita ucapkan insya-Allah kalau ada rezeki kita berjumpa lagi doktor. InsyaAllah. Terima kasih.